Assalamualaikum semua, selamat malam. Ya, kalau boleh share lagi ramai-ramai. Okey, Assalamualaikum semua, selamat malam sekali lagi. Saya Faiz. Jangan risau, anda tak salah rancangan. Malam ni anda akan berada di bilik konfesi FBI Faizal Ismail. Ya, dah lama dah. Saya pun rindu juga Abang Faizal kita. Kejap lagi Abang Faizal akan bersama dengan kita dalam bilik konfesi Faizal Ismail. Tapi nak minta anda semua untuk kongsikan live malam ni ramai-ramai. Okey, bagi tu semua orang yang kita akan masuk bilik Abang Faizal malam ni, okey? Okey, kalau ada masalah macam suara ke apa ke, boleh bagi tahu dekat ruang komen. Okey. So, malam ni konsep dia macam mana kita akan berbual santai lah dengan Abang Faizal, and korang boleh komen juga dekat bawah kalau ada apa-apa nak ucapan ke ataupun ada sebarang soalan ke untuk Abang Faizal, boleh komen dekat bawah. And yes, macam biasa juga, jangan lupa like and share. Okay, share ramai-ramai, okay? Alright, saya pun tak nak ambil masa banyak sangat. Kita akan teruskan bersama dengan Abang Faizal. Yes. Abang Faizal, okay. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Apa silakan khabar? Abang. Dengar tak? Dengar saya dengan jelas tak semua? Masya Allah, saya ni sebenarnya tadi nak cuba letakkan background tu, tapi sekarang tiba-tiba background tu hilang. Maklumlah dah lama tak main dengan komputer ni kan. Subhanallah. Allahu Akbar. Tiba-tiba dia hilang pula dah, Faiz. Macam mana ni? Tadi dah cantik dah. Oh, dah ada tadi bang? Tadi dah ada. Oh. Sekejap ah. Okay, tak Biasalah. apa. Allahu Akbar. Macam mana ni nak tukar, tapi tak apalah. Bagi semua yang tengah bersama kami, yang dah bersama dengan kami, mana saya nak tengok komen dia orang tu Dekat Facebook bang? Dekat Facebook. InsyaAllah. Aduh, hari itu saya guna platform lain. So sekarang ni guna platform lain kan. Faham. Guna StreamYard dia lain sikit. Okey, Facebook ya, di bilik. Macam mana je di bilik, Faiz? Oh, sorry, saja je. Lama kan? Memang lama sangat bang. Subhanallah. Okey, tu dia. Saya dah jumpa dah dia punya page tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih komen semua dan share lagi, insya-Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dekat YouTube ada tak? Malam ni dekat Facebook, nanti kita akan uploadkan ke YouTube. Baik, insya-Allah. Dan kalau boleh komen. Waalaikumsalam. Nurmala Salim. Siapa lagi yang ada dekat situ? Zahir ada. Ya, Izzah Mawaddah. Baik, share lagi. Sementara saya sekarang ni, saya pun nak cuba membetulkan lagi saya punya background ni. Boleh tanya soalan, boleh borak-borak dengan saya, insya-Allah. Dah lama saya tak live di platform di bilik. Ini adalah orang kata apa? Kemunculan sulung saya. Selepas hampir 2 tahun kot, saya rasa hampir 2 tahun. Tu dia masjid terus, subhanallah, belakang saya. Sebenarnya saya nak letak yang ini. Kadang-kadang tu dia hilang. Dia hilang-hilang tu yang masalah tu. Saya tak tahu kenapa dia hilang-hilang. Wallahu alam bissawab. Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang menantikan, yang bersama dengan saya, yang tak menantikan, yang terserempak pun terima kasih juga. Malam ni adalah segmen yang pertama dan tajuk, bukan tajuk sebenarnya. Nama segmen ini diberikan namanya Bilik Konfesi FBI. Saya pun tak tahu saya nak confess apa sebenarnya. Tapi memang dah lama lah sebenarnya saya tidak live dan saya mengakuilah yang saya mendiamkan diri selama 2 tahun. Terima kasih kepada Ridwan Ramli. Subhanallah, ini pun orang yang pernah berkhidmat dengan di bilik satu ketika dahulu. Imran Abdul Razak, waalaikumsalam. Fazidah binti Mahmud, Nadrah Love, sharekan. Semoga anda berada semua dalam keadaan yang sihat walafiat. Saya malam ni saya tak ada nak nak buat tajuk khusus ke ataupun apa-apa, sebab malam ni kira macam saya nak meraihkan anda semua.
nak bersama dengan anda semua. Kalau boleh, kalau macam ada muzik sikit tak Faiz? Saya macam tak dengar muzik dah. Oh, dekat Ada? Facebook ada bang. Dekat Facebook ada. Oh, dekat Facebook ada kat Ah, sini. tak keluar dekat Zoom pula. Oh, okey okey. Sebab kat sini ada muzik so macam okey, saya tengah mencari feel-nya insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Tekan love, tekan like, tekan share ramai-ramai semua. Baik tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, adik-adik, kakak-kakak semua. Tujuannya memang dah lama sangat. Jadi hari ini memang saya muncul untuk bersama dengan semua, dan apa yang saya nak bagi tahu pada hari ini adalah saya sudah bersedia untuk kembali setelah saya mengalami orang kata apa fasa yang sangat-sangat macam mana nak cakap fasa low, low point dalam hidup saya. Wallahu alam, mungkin satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya yang telah menetapkan semua ini untuk kita kembali kepada Dia. Jadi mungkin selama ini saya berada dalam keadaan yang tak berapa nak okey, tak berapa nak shock kan, tak apa, orang kata lalai, tak ingat dekat Allah semua kan. Kali ini Allah nak bagi. Dan seperti yang tuan-tuan semua sedia maklum, kawan-kawan semua, yang saya ni hari tu bila cakap pasal ujian ni, memanglah yang ujian yang pertama ni sebab saya ni tak boleh tidur. Itu ujian macam pelik dengar tu kan. Apa masalah tak boleh tidur tu? Tapi percayalah, ianya sesuatu yang nyata dan saya tidak menyembunyikan apa-apa. Tak boleh tidur ni saya rasa Faiz pun tahu. Dia pernah nak buat live dengan saya tapi saya kata saya tak boleh tidur. Tak tahu kenapa. Tak boleh tidur tu macam bukan saja tak nak tidur. Bukan saja berjaga ataupun tension ke semak dengan masalah ke, tak. Tapi wallahu alam, Allah saja yang mengetahuinya. Jadi fasa saya tak boleh tidur tu bukan satu malam, dua malam saya macam okey lagi, bertahan lagi, tapi rupa-rupanya bermalam-malam sampaikan macam saya jadi macam risau keadaan diri saya. Nak kata saya risau tu kerana saya tak tidur kerana risau sesuatu, tidak. Tetapi kerisauan itu datang selepas saya tak boleh nak tidur. Saya tak tahu apa jadi kat diri saya ni. So okey, inilah kaitannya di mana ada orang kata mungkin saya mengalami masalah anxiety, tekanan, perasaan dan sebagainya. Tapi berkali-kali saya cuba menafikan. Sebab saya kata macam mustahil. Sebab saya tidak ada satu masalah yang spesifik untuk saya tahu. Saya bimbang Allah. Tuan-tuan semua, harap maklum. Baik, itu antara ialah permulaan fasa saya yang mana saya terpaksa mendiamkan diri. Pada masa itu memang saya nak live dengan Faiz, nak live dengan Fafa, tapi keadaan tidak mengizinkan. Jadi apabila ia berlaku sepanjang setiap hari untuk seminggu, 2 minggu, akhirnya saya tak tahan. Kenapa aku tak tidur? Okey. Dan saya hari ini sebabkan namanya konversi, so saya kena detail sikit lah. Tapi kalau nak tahu cerita detail dia, kena share lagi. Share sikit. Sebab mungkin apa yang anda dengar, apa yang anda view pada malam ini adalah satu perkara yang mungkin saya tak pernah share dekat mana-mana platform. Mungkin selama ni saya bukan saya tak nak berterus terang, tetapi mungkin tidak sesuai. Tidak sesuai dengan interview, tidak sesuai dengan situasi orang yang saya nak share. Jadi pada malam ini namanya Bilik Konversi FBI ini, jadi mungkin inilah masa yang sesuai khusus untuk semua yang ada dekat sini yang pernah bersama dengan saya satu ketika dahulu. Normala Salim, FBI dengan keluarga lah ni menetap di mana? Saya menetap di mana? Di Malaysia. Di mana secara khususnya tu saya tak boleh lah bagi tahu kan. Kamarudin Khairat memang Waalaikumsalam
Salam, terima kasih. Semasa belajar di UK ke Zahir ini? Semasa itu, betul? Semasa itu. Tetapi adakah saya mengalaminya sekaligus? Tidak. Dia secara berperingkat-peringkat. Itu yang saya nak share. Tapi saya mohon anda semua untuk share lagi siaran ini. Ataupun kalau tak share pun tak apa. Kita boleh sembang sikit-sikit lah. Ya, kita boleh sembang sikit-sikit dekat sini. Okey, tapi sementara tu kejap ya. Alright, mana dia pergi ni? Terima kasih sekali lagi kepada semua yang menonton. Bilik konferensi FBI ini mungkin diadakan 2 kali sebulan. Bermakna bermula daripada malam ini, mungkin 2 minggu lagi kita akan bertemu semula buat masa ini. Kerana apa? Kerana kita sebenarnya nak memberikan ruang kepada saya, kepada anda semua untuk mengembalikan rentak itu. Saya kalau nak buat tiap-tiap minggu mungkin saya pun belum bersedia sangat, tapi sekarang ni saya cuba untuk memberikan apa yang terbaiklah setakat ini. Okey, sebenarnya saya cuba tengok tadi ada benda yang hilang dekat komputer saya ni. Okey, terima kasih. Sekarang dah muncul balik dah. Tak boleh tidur tu sebelum ke UK ke Nurmala Salim semasa berada di sana. Nurmala Salim semasa berada di sana. Jadi saya memang mengalami masalah tidur tu. Wallahu alam, saya tak tahu kenapa, memang saya tak boleh tidur. Okey, secara detailnya dia datang okeylah. Saya mungkin tak pernah terfikir juga hal ini. Saya juga tak pernah mungkin terfikir juga yang saya akan mengalami perkara ini. Tetapi ada orang mengatakan saya ada gangguan. Gangguan tertentu ni maksudnya adalah daripada segi mistiknya. Wallahu alam. Nah, ini yang saya nak ceritakan sedikit demi sedikit ni. Bulan ini khas kepada anda semua. Penonton-penonton di bilik. Kira-kira beberapa bulan sebelum saya tak boleh tidur tu, saya ada masalah macam tiba-tiba saya ada vertigo tau, pusing-pusing. Vertigo ni macam mabuk laut kan. Sekarang masalah tu dah tak ada dah. Dia macam pusing. Maksudnya macam aku ni jalan macam tak balance lah, tak betul. Tapi ada orang memang banyak yang kaitkan masalah ini dengan ketidakseimbangan telinga bahagian dalam ataupun ada masalah mata dan sebagainya. Jadi lama kelamaan tak apa, saya rasa mungkin seminggu 2-3 hari ini boleh hilang lah. Tapi benda tu tak hilang. Dia berterusan. Sampailah sebulan, 2 bulan tak habis lagi. Lepas tu tiba-tiba saya rasa macam berdebar. Wallah. Berdebar tu macam tiba-tiba jantung saya macam degup dia lain macam. So kita dapat rasakan dia punya heartbeat tu. Memang macam sebelum ni tak ada apa, tapi sekarang ni okey. Kemudian kemuncaknya adalah tiba-tiba malam saya sebelum saya tak boleh tidur tu, saya terjaga daripada mimpi yang macam agak menyeramkan lah, menakutkan. Ini malam ni memang saya cerita detail sikit khas untuk di bilik sebab anda semua, kalian semua pernah bersama dengan saya satu ketika dan mungkin nak tahu lebih lanjut, jadi saya bagi ini sebagai hadiah lah kepada semua. So bila saya terjaga tu, mimpi dia detail dia macam Allahu Akbar. Saya pun nak cakap seram juga kan. Nak bagi tahu. Tahu. Mimpi seram lah. Mimpi seram lah. Tiba-tiba saya bangun, saya terjaga pukul 2 pagi. Lebih kurang macam tu. Isteri saya dekat tepi. Kemudian tak semena-mena macam tiba-tiba saya jantung saya berdegup kencang yang lain macam, seolah-olah macam saya tengah berlari.
Padahal masa tu saya baru bangun tidur. Sampai kan saya rasa, uish, aku ni nak kena heart attack ke? Saya macam bukan menjerit apa. Rasa macam risau, rasa macam apa jadi kat aku ni? Memang isteri saya pun terkejut sebenarnya. Dia pun terbangun. Saya kata ada masalah ni, saya punya ni, saya tak tahu heartbeat saya laju sangat ni. Kan, saya risau, saya kena heart attack aja. Jadi memang rasa something wrong somewhere. Lepas tu, saya cakap dekat isteri saya, kalau apa-apa berlaku, panggillah ambulans. Panggil ambulans. Tapi dia cuba tenangkan saya. Suruh saya istighfar banyak-banyak. Istighfar, astagfirullahaladzim. Okey. Cuba tenang. Ingat Allah. Okey, tak ada apa, insya-Allah. Tenang. Selepas 10-15 minit, okey. Lepas tu degupan tu kembali normal. Akhirnya okey, dia okey. Tapi itulah dia. Kesan dia tu macam pertama kali itu bila saya Google, saya tanya dekat orang dekat situ, ada doktor-doktor yang tinggal berdekatan, yang kata itu adalah panic attack. Panic attack. Saya yang selama ni hanya dengar panic attack, tak percaya, ya Allah, saya sedang mengalami perkara ini. Betul ke panic attack sebegitu? Saya dengar panic attack ni hanya akan, yalah, sebab saya bukannya orang yang risau kenapa apa. Tapi entah daripada mana. Something. Okey, tak boleh tidur. Okey. Ada lagi yang nak tanya soalan kepada saya, boleh type dekat situ sambil-sambil saya bercerita ni. Kemudian saya dah lepas kena tu, dah lepas bertenang tu, saya tak boleh tidur sampailah ke subuh. Sampai ke subuh. Kemudian dia dah jadi macam satu perasaan yang berlainan tau. Sebab yalah, mimpi satu hal, panic attack tu satu hal. So keadaan saya mula jadi macam bimbang, takut, resah, gelisah. Malam esoknya saya cuba tidur, tak terjaga juga, ada mimpi terjaga juga. Lepas tu third night boleh tidur sekejap, malam keempat jadi lagi, malam kelima jadi lagi. So dalam seminggu tu lebih kurang mungkin hanya 2 malam je kot saya boleh tidur. Dan lagi malangnya bila tidur saya tu bukan setakat tak boleh malam, siang pun saya tak boleh. So saya macam, ya Allah, okey, kalau nak kata macam keluarga saya diganggu, keluarga saya tak ada masalah. Tak ada masalah. Mungkin dia cakap pasal rumah ke apa ke semua. Keluarga saya tak ada masalah semua. Semua tidur lena. Kan? Cuma saya je. Jadi itulah dia. Bermula daripada malam itu, tidur saya sudah seperti macam tak biasa lagi. Dah jadi huru-hara jadual tidur saya. Daripada tidur yang biasa kita tidur apa? Okeylah 6 jam lah katakan. Selepas saya dapat panic attack malam tu, selepas tidur 3 jam, okey, saya cuba lagi malam-malam seterusnya, dia makin berkurang. Daripada 3 jadi 2, daripada 2 jadi 1, dari 1 sampai lama-lama saya tak boleh tidur langsung. Nak cuba tidur, itulah akhirnya saya masuk dalam fasa yang saya macam, apa jadi dekat aku ni, ya Allah? Apa jadi dekat aku ni, ya Allah? Apa jadi dekat aku ni? Masa tu macam, ya Allah, saya sangat-sangat risau. Saya mula berfikirkan tentang kesihatan saya. Semua boleh ikut saya lagi masa ini, insya-Allah. Boleh komen-komen dekat situ. Kalau boleh masih ikut saya lagi, sebab malam ni mungkin yalah tak panjang sangat kita nak bersama dengan anda kan.
sampai pukul entah 1 jam ni insya-Allah. Jadi saya mula fikirkan tentang kesihatan saya, apa yang terjadi. Dan step pertama saya, of course, saya tak fikir apa-apa yang pasal soal gangguan mistik ke apa ke. Saya terus pergi dekat hospital. Itulah langkah pertama kan. Kalau nak ikut saranan ramai, itulah dia. Okey, pergi cek dekat hospital. Dia orang cek darah saya dan juga dia buat ECG. Okey, ada apa? Okey, came back normal. Dia kata, you're normal, you're healthy. Tak ada apa-apa masalah dengan jantung, tak ada apa-apa masalah dengan blood apa semua, sugar level, lagi high blood pressure semua okey, normal. Buah pinggang semua, organ semua okey, tak ada masalah. Jadi okey, mungkin you ada fikir something kot, dia orang kata. Dia ada fikir something ke apa ke? Saya bawa kali cakap, taklah saya okey, saya tak ada masalah pun. Saya punya family pun ada, tak ada masalah. Okey, tak apa, try. Balik ni jangan fikir, cuba untuk mandi sebelum tidur, mandi air panas kan. Minum susu panas macam tu. Okeylah. Kita try buat. Itulah hari demi hari cuba juga, tetapi malangnya tak berhasil. Saya tetap mengalami masalah tak boleh tidur juga. Memang tak boleh tidur juga, masya-Allah. Daripada hari yang seminggu, 2 minggu, akhirnya jadi sebulan. Akhirnya jadi sebulan lebih. Masa itu di UK memang dia punya COVID kes dia dah meningkat. So bila saya kali kedua, saya pergi ke hospital nak mencari jawapan. Masa tu semua orang dah mula pakai mask lah, apa semua dah ada SOP lah. Seluruh dunia kan. Dia orang kata, kali kedua saya cek benda yang sama, dia orang kata okey. Tak ada apa-apa masalah. Saya okey, saya cakap, kenapa saya tak boleh tidur? Tolonglah saya. Kan? Tolonglah saya tak boleh tidur juga ni. Macam mana Yang kata mungkin sebab surrounding sekarang, satu dunia sedang mengalami masalah COVID menyebabkan kita risau secara tak langsung. Saya cuba, ya Allah, peliknya. Okeylah. Aku tak risau. Sebab kalau saya berjauhan dengan keluarga tu satu hal kan, tapi ini tak. So lepas tu macam, okeylah, balik, cuba lagi tenangkan diri. Okey, buat solat semua, solat sunat apa semua ya Allah minta. So kali ketiga pergi ke hospital, semua jawapan sama. Normal. Sampaikan dekat sana, saya cek 5 kali. Bayangkan kalau semua kata saya tak pergi hospital tu, memang tak ni lah. Akhirnya dia orang kata, okeylah, macam ni, dia orang recommendkan saya untuk masuk ke sesi kaunseling. So dekat situlah. Saya tak pergi. Cuma saya balik, saya cakap dekat isteri saya dan anak saya yang sulung especially dah besar. Dia kata memang macam mana ni kita ni, saya ni macam ada masalah besar ni. Ada yang tanya dekat situ, study macam mana kan? Study saya macam mana Salim, study macam mana? Study saya terpaksa saya tangguhkan. Semasa itu dah masuk semester 2 dah. Semester 1 saya lulus semua, alhamdulillah. Nak kata cemerlang sangat tak, tapi lulus semua, tak ada fail apa semua. Permulaan semester 2 pada masa itu. Jadi memang baru start nak belajar apa semua. Tiba-tiba dapat ujian yang sebegitu rupa. Tuan-tuan, inilah yang dinamakan apabila Allah nak tarik kita satu nikmat tu, barulah kita rasa macam berharganya. Allahu Akbar, berharganya nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Dan daripada situ sebenarnya saya mula macam, Allah, dekat sana lagi saya dah macam, tak ada siapa yang boleh tolong aku. Saya dah mengadu dekat mak dengan ayah, dekat saya dekat sini pun sama juga. Saya mengadu dekat dia orang, dia kata, ya Allah, okey, buatlah sembahyang hajat.
buat ni, dia orang pun cuba buat sembahyang hajat dekat saya. Kan? Saya mengadu dekat Saudara Tini pun tahu masa tu. Ini memang saya memang jujur lah, saya bukan nak sembunyi apa-apa. Kan? Memang saya mengalami masalah tak boleh tidur sampai kan saya tak boleh berkomunikasi dengan orang. Daripada situlah yang saya rasa saya berpindah daripada fasa normal tu ke fasa anxiety dan akhirnya mungkin ya kepada depresi. Saya tak tahu saya ke depresi sebab saya rasa saya dalam keadaan macam tu. Sebab fasa depresi atau kemurungan ni dia dalam keadaan yang kita dah tak nak communicate dengan siapa-siapa. Kita dah tak hilang keyakinan. Kita dah hilang semangat. Kita dah hilang segala-galanya. Dan akhirnya untuk tidak menjadikan dia sebagai satu beban yang lebih berat, saya dengan family decide untuk balik ke Malaysia. Ya. Yeah. Betul. Balik ke Malaysia. Masa tu bulan berapa? Bulan Jun. Saya dah tak ingat ya. Bulan Jun 2020. Mungkin anda pernah tengok live saya dekat sana. Live menerusi Facebook. Di bilik Farah pun pernah buat live. Hanya setakat bulan 5 je saya rasa. Sebelum raya lah. Sebelum raya saya rasa. Bulan 5. Saya tak ingat. Jadi saya balik ke Malaysia dalam bulan 7. Lebih kurang macam tu Lebih kurang anggaran dia macam tu. Saya tak dapat nak ingat exactly bila. Okey. Apa yang membuatkan saya balik ke Malaysia itu adalah hasil lepas perbincangan dengan keluarga saya, termasuklah juga dengan kedua-dua ibu bapa saya yang semasa itu memang sangat risaukanlah pasal saya dan keluarga saya di sini. Tambahan pula dengan COVID. Tetapi ada satu lagi faktor yang menyebabkan saya rasa macam saya perlu, orang kata apa, perlu cepat balik. Apakah faktor tersebut? Kita tunggu selepas ini. Pak Is masuk sekejap, saya nak minum sekejap. ada cliffhanger. Tak adakah video macam iklan ke untuk saya ni? Okey, sambil-sambil tu boleh type. Boleh type ya kawan-kawan semua yang ada dekat situ. Saya tahu anda semua nak ikuti cerita ni. Okey, type dekat situ. Kalau nak, type lah nak lagi. Nak sambung lagi ke? Kalau tak nak sambung, cakap tak nak je. Terus terang. Kalau tak nak saya, terus. Tak adalah. Saja je. Okey. Kalau tak nak, kita sambung minggu depan. Gitu. Mana tahu dah ngantuk ke apa ke. Tapi sekarang ni saya nak minum. Tak ada. Astaghfirullahalazim. Air saya terlupa dibawa. Tak apalah, saya bacakan komen-komen terlebih dahulu bagi saya rehat sekejap. Morales Properties, stay strong. Terima kasih. Oh, ada logo Kaabah dekat situ. Allahu Akbar. Subhanallah. Harap FBI tambah sihat sekarang. Okey. Kak Di, terima kasih. Doa-doakan. Saya akan ceritakan sedikit-sedikit lah. Saya tak nak bagi ni tapi tak apa, boleh type dekat situ apa-apa nak tanya saya, tak ada masalah. Sebab kalau saya cerita jam terus kepada next chapter tu nanti dia ni pula kan dia terforward cerita tu pula nanti. Adwa Hakim, orang-orang hebat dan terpilih. Allahu Akbar. Terima kasih Adwa, my brother. Dah lama juga saya tak ni. Saya minta maaf juga dekat Adwa. Banyak kali juga dia mesej saya, tapi masa itu sangat masalah yang sesuatu yang sangat kritikal dalam diri saya sebenarnya. Fatin Nuzula binti Aziz, nak abang pergi umrah bang. Saya dah pergi umrah, alhamdulillah. Allah rezekikan saya pergi umrah sebanyak berapa kali 3 kali lah, alhamdulillah. Sekali pernah dengan di bilik satu ketika dahulu. Alhamdulillah ya. Tapi of course kita ni kena ada azam untuk pergi berkali-kali. Dan saya percaya kalau pergi, setiap kali kita pergi, kita akan cuba improve. Kita akan cuba
melaksanakan lebih baik daripada yang sebelum ini. Kamarudin Kairoid, masih lagi mengalami masalah tidur? Alhamdulillah, sekarang tak ada masalah tidur lagi. Cuma ingatan saya terhadap momen itu kadang-kadang dia datang. Okey, sebab dia, yalah, saya masih teringat lagi mimpi, saya masih lagi teringat perasaan saya ketika itu, minda saya yang sangat bercelaru. Bayangkan, saya tidak boleh fikir apa-apa lagi. Saya hanya fikir, okey, orang yang dah masuk fasa kemurungan ni semua, dia fikir satu je, dia fikir habis aku nak mati dah. Itu je. Betul? Itu je. Liza Jamil pun salah seorang yang saya kenal lama dah. Mar Hafida, terima kasih, nak cakap sambung. Mores tanya daging hitam manis. Aku tanya daging hitam manis. Allah, saya kena stop semua perkara pada masa itu. Okey, saya minta maaf sangat-sangat. Tapi mohon doa daripada kalian supaya saya dapat aktif seperti sedia kala. Terima kasih Fatin, doakan. Khairul Anwar bin Azmi pun ada dekat situ. Itu semua sahabat saya ni, subhanallah. Terima kasih banyak-banyak. Daging hitam manis tu buat masa ni belum lagi. Tapi kalau ada request ramai tu, insya-Allah lah kita masak special. Boleh lagi buat. Hari tu kita dah buat dah. Sebab ada orang order. Kali ni kita bagi fresh. Maksudnya, yalah kita masak. Tak ada frozen semua. Kak Di kata sambung. Suzana kata, mana Fafau. Dia bagi laluan dekat saya lah malam ni, slot saya. Story Emerson. Terima kasih. Ini pun semua antara yang pernah bersama dengan saya satu ketika dahulu. Baik, kita akan sambung sekejap lagi. Saya break ni untuk baca komen sambil saya minum sekejap. Bismillah ya. Tak tahu lah nampak tangan kanan ke, tapi tangan kanan lah. Kalau nampak tangan kiri itu reflection ya. Bismillah. Alhamdulillah. Nurmala Salim. Malam ni kita borak-borak. Tak ada format. Tak ada format, santai-santai. Tapi dalam masa yang sama, saya juga nak meminta idea daripada anda. Mungkin ada something yang anda boleh cadangkan kepada saya tentang direction segmen yang saya nak buat ni. Konfesi ni. Atau mungkin anda rasa macam, okey, bukan konfesi, ada tak macam benda-benda lain. Tapi dia punya, apa orang kata, acuan dia tu adalah pengisian jiwa, pengisian rohani. Ya, saya bukan ustaz, jangan fikir kata nak kongsi ilmu agama, saya tak mahir. Jadi jangan cadangkan ilmu agama, tidak. Tapi daripada pengisian jiwa. Kalau nak suruh macam kongsi zikir ke tu, insya-Allah lah, sikit-sikit saja. Tapi ilmu agama saya tak beranilah sebab saya pun masih lagi belajar. Mungkin ada di antara anda yang mempunyai masalah tertentu yang kita boleh jadikan masalah itu sebagai tajuk every week. Masalah, contohlah masalah hubungan suami dan isteri. Okey. Ini hubungan ni maknanya mungkin ada yang mengalami masalah tertentu ke apa, dan dia nak ceritakan dekat kita, dan dia nak minta pendapat yang lain juga, boleh confess dekat sini. Boleh kita invite dia masuk dalam Zoom, tetapi boleh untuk dia off camera, hanya keluarkan suara. Itu salah satunya. Tapi kalau ada cadangan yang lain, ada nak confess pasal benda-benda lain pun boleh juga. Mana tahu ada di antara anda yang dekat sini yang tengah membaca, tengah tengok, tengah komen akan dapat memberikan penyelesaian. Itu antaranya. Tapi kalau ada idea boleh type di ruangan komen. Dan mungkin minggu ini saya hanya baca komen. Minggu depan, minggu-minggu yang seterusnya, saya boleh invite kalian masuk dalam Zoom ni supaya kita macam ada discussion. Tapi discussion ini disiarkan di Facebook juga. Tapi anda lah yang muncul dekat sini dengan saya. Okey tak konsep macam tu? Maknanya saya bagilah link Zoom tu nanti. Boleh? Tapi kalau boleh cadangkan dulu daripada segi topiknya. Untuk bilik konfesi FBI.
nak confess apa ataupun ada cadangan-cadangan nama segmen yang lain ke, boleh. Confess ni pengakuan. Pengakuan ni maknanya kita tak nak pengakuan yang terlampau ya, yang macam masalah-masalah terlampau sulit. Macam hubungan suami isteri yang terlampau sulit tu kita tak nak lah. Kan? Yang tu mungkin ada kaunselor yang lain yang boleh selesaikan. Tapi seandainya kita ada sambutan daripada segi itu, contohnya, mungkin kita boleh invite pula kaunselor untuk bersama dengan kita. So saya nak jadikan segmen itu sebagai segmen bantu-membantu. Segmen ini sebagai segmen bantu-membantu. Dengar permasalahan. Mungkin saya boleh mendengar tapi saya tak boleh menyelesaikan. Saya akan jemput pula yang pakar. Anda yang nak berkongsi, anda boleh off kamera, tak ada masalah. Jadi jangan risau, tidak ada pendedahan wajah akan dilakukan. Cuma kalau boleh kita tengok dekat sini, ialah anda muncul dekat Zoom ini, anda boleh keluarkan suara, insya-Allah. Kalau setuju, tulislah setuju, type situ setuju dan boleh tampilkan topik-topiknya. Baik. Open order daging hitam. Terima kasih. Allahu Akbar. Terima kasih. Terima kasih. Semoga ABI berjaya dunia akhirat. Terima kasih atas ucapan semoga amin, 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 amin. Segmen motivasi ya bang. Apa-apa tajuk lah. Okey, bagi tajuk lah. Segmen motivasi ya. Motivasi dia tak boleh jadi konversi lah. Mungkin nanti kita cari tajuk lain insya-Allah. Malam ni konversi lah. Sebab saya tengah confess. Saya tengah membuat pengakuan. Khairul Anwar berkata, konversi penghijrahan, cerita yang memberikan inspirasi. Okey, daripada satu poin ke satu poin, insya-Allah saya akan sharekan. Dan apabila saya mengalami ujian ni, of course saya mengalami satu perubahan yang membawa kepada penghijrahan. Oleh itu, jangan ke mana-mana, cik. Asna Rizan Abdul Rahman. Oh, Rizan. Kak Dina Kinsalam. Kamarusani Kamaruddin. Baik. Kat mana tadi? Saya berhenti. Ingat tak? Ya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan saya pulang ke Malaysia. Salah satunya yang saya sebutkan tadi adalah COVID. Dan atas nasihat ibu bapa juga. Masa tu Malaysia tak tinggi. 2 angka. Sekarang ni, kita sama naik. Dekat UK pun dah naik balik dah sekarang ni ya, 30,000 lebih. Wallahualam sampai bila COVID ni nak habis, wallahualam. Baik, satu faktor lagi kenapa saya dan keluarga balik ke Malaysia adalah apabila, ini memang betul-betul. Apabila saya rujuk kepada seorang ustaz yang saya temu bual dalam satu rancangan TV satu ketika dahulu. Dalam segmen apa tahu? Segmen ni lah. Segmen mistik. Saya bagi tahu ustaz, tiba-tiba macam saya terfikir nak merujuk ustaz tu. Sebelum tu tak terfikir pun. Saya beritahu ustaz, yang saya ni tak boleh tidur. Lama dah ni ustaz, macam mana ni saya ni? Saya dah jadi macam tak sihat. Berat badan saya pun dah turun. Susut dan sebagainya. Saya jadi murung, saya jadi tak tentu arah. Saya dah tak boleh buat kerja saya ustaz. Saya mimpi macam-macam. Nah ini ustaz kata, minta ni snapkan gambar terkini. Okay, ustaz ni dia memiliki kemahiran, dia dapat scan lah. Mungkin kalian juga pernah dengar tentang scan dari jarak jauh ni. Lepas tu, saya snap lah gambar saya. Kemudian, dia kata, okey, insyaAllah nanti dia akan beritahu balik macam mana. Saya tunggu. Akhirnya dia jawab lah, kan? Dalam 2-3 hari macam tu. Okey, dia kata, Faizal, apa yang saya dapat tengok, dapat rasa, apa Faizal memang dah ada gangguan tertentu. So dia kata 50% yang mengganggu tu. Dia kata dalam tak tahu dah dekat mana. Sampai saya bermimpi, saya tak boleh tidur dan sebagainya. So saya macam Allahu Akbar. Benarkah apa yang saya dengar jawapan daripada ustaz ni, kan? Tapi ustaz cadangkan
kalau ada sesiapa yang boleh merawat di sana, segera dapatkan rawatan. Sebab memang kalau tak boleh, kita tak boleh biarkan lama-lama benda ni. Dia akan memudaratkan. Jadi saya pun cuba untuk bertanyakan. Memang ada sebenarnya ramai orang Pakistan, orang Arab ya, yang ialah Muslim kita yang berada di sana yang mempunyai pakar daripada segi apa nak ruqyah dan sebagainya. Tetapi pada masa itu COVID. Jadi mereka tidak boleh, dia orang kata kena tunggu lepas COVID. Masya Allah, nak tunggu lepas COVID baru boleh datang untuk merawat semua. Tapi dalam masa sama dia orang suruh saya betul-betul minta zikir, buat solat betul-betul dan minta kepada Allah kerana dia saja yang boleh menyelesaikan semua perkara ni. Dia orang hanya boleh ikhtiar, tapi kekuatan hanya ada pada diri sendiri. Jadi saya apabila berlaku dalam keadaan tersebut, Allah telah bagi saya satu satu situasi di mana saya sudah tidak ada pilihan lain. Adakah dulunya saya tidak memohon kepada Allah? Saya memohon. Kita berdoa, kita solat juga. Tetapi apa yang boleh saya katakan, apabila kita berada dalam satu keadaan di mana kita tidak mampu berbuat apa-apa lagi, hanya kepada Allah saja kita memohon, maka dekat situlah kita ni sedar yang kita ni dulunya kita tak betul-betul connect, kita tak betul-betul ada hubungan dengan Allah tu. Itulah datangnya dari mana saya punya perasaan yang akhirnya membawa saya kepada satu fasa yang saya macam subhanallah. Apabila aku ada dekat ni, tak ada orang lain yang aku boleh mengadu lagi selain daripada Allah saja. Allah saja yang mampu dengar. Kalau anak dan isteri pun, mereka sampai bila nak boleh dengar kita? Sampai masa dia orang pukul 10, 11, dia orang pun mengantuk juga, dia orang tidur. Tetapi Allah dah bagi tahu, Allah itu tidak pernah tidur, tidak pernah mengantuk. Malah Allah sedia untuk mendengar rintihan hamba-Nya, terutama pada waktu malam hari. Apabila saya menggunakan kesempatan masalah tidur saya itu, dalam keadaan saya tidak dapat tidur, saya hanya tahu memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pukul 2, 3 pagi, saya terpaksa, bukan saya paksa diri saya untuk solat tahajud. Ini betul-betul lah ni orang cakap. Dulu solat, tapi macam okeylah kalau terlepas tu lantaklah. Kan lah. Itulah kita. Kalau bukan kalian pun saya lah. Solat ni macam bolehlah lambat sikit, ujung-ujung waktu pun tak apa. Tapi bila dilanda ujian sebegitu, Allah macam tutupkan peluang saya untuk buat benda lain. Mai sini. Kau hanya ada aku saja. Kalau kau tak dapat juga mesej ni, aku tak tahu apa yang kau nak lagi. Nak uji macam mana lagi. Jadi itulah dia. Saya memang malam-malam saya hanya dengan Allah saja. Saya tak boleh tidur dan ia berterusan. Dan saya hanya, ya Allah, hanya Engkau sajalah yang boleh menyelesaikan masalah aku, bukan siapa-siapa. Pesanan yang sama juga saya dapat daripada ustaz yang saya hubungi, daripada ibu bapa saya sendiri, daripada isteri saya sendiri. Allahu Akbar. Dan akhirnya saya pulang ke Malaysia. Saya mendapatkan rawatan. Dan memang saya datang juga buat rawatan di cek juga di hospital 2 kali dekat sini. Masih juga jawapan yang sama. Cuma adalah daripada segi hormon tu semua dia macam kurang balance sikit sebab mungkin saya dah kurang tidur. So ada lari sikit sana sini kalau ikutkan. Tapi doktor kata tidak ada apa-apa masalah serius. Jantung pun sama. 2 kali saya cek dekat sini tak ada apa-apa. Jadi betul lah. Saya mungkin dah
terpaksa lupakan yang sebelah hospital tu. Sebab kalau saya hanya merujuk kepada hospital sampai 10 kali pun tak guna juga, tak ada penyelesaian. Kerana di akhirnya dia nak suruh saya, doktor-doktor memang nak suruh saya masuk ke arah kaunseling. Berjumpa dengan pakar-pakar kaunseling untuk menyelesaikan masalah. Sebab dia orang tak boleh menyelesaikan masalah yang pasal gangguan-gangguan misteri ni. Jadi nak tak nak, okey, saya tekad, okey tak apa. Saya nak teruskan dengan apa yang saya nak buat, iaitu rawatan daripada segi perubatan Islam. Jadi saya berjumpa dengan macam-macam manusia, ustaz, perawat itu, perawat ini, dari utara, selatan, tengah, Sabah Sarawak je lah tak pergi. Sebenarnya ramai dalam masa saya dah ada dekat Malaysia. 2 bulan saya mengalami masalah itu di UK. Bila pulang ke Malaysia, dia berterusan 5 bulan. 5 bulan saya hanya tumpukan kepada rawatan untuk pasien. Allahu Akbar. Itu je yang saya lakukan, tuan-tuan semua. Bukannya saya tak pergi hospital. Kena ingat tu. Kalau kata pergi hospital tu, saya dah pergi dah. Okey, saya break sekejap untuk membacakan komen. Terima kasih. Jabariah Jamar, santai jiwa di bilik. Oh, santai jiwa di bilik. Mungkin satu segmen baru, segmen motivasi, apa-apa tajuk. Pernah berada di kedudukan yang selesa dari wang ringgit kerjaya, bila diuji dalam hidup saya jatuh dan tengok balik hala tuju kita sepatutnya istiqarah. Itu pun mungkin satu potensi daripada Muhammad Mujtaba. Hasnarizan Abdul Rahman, ya. Terima kasih Muhammad Mujtaba kerana sudi berkongsikan. Mungkin dia pun ada pengalaman yang sama lebih kurang, walaupun ceritanya mungkin sedikit berbeza. Hampir sama, ya. Pernah berada kedudukan yang selesa. Saya pun begitu juga. Bila diuji dalam hidup, saya jatuh, perbok. Jadi bila saya mengalami masalah tersebut, saya rasa Allahu Akbar. Barulah datang satu benda yang dekat saya, iaitu kita tidak mampu nak buat apa-apa di atas dunia ini melainkan dengan izin Allah semata-mata. Dan benda itu sangat-sangat benar. Seperti yang saya katakan tadi, adakah selama ini kita lupa yang Allah itu ada. Kita ingat, tapi ingatan kita tidak begitu kukuh. Sebab apabila kita berjaya mencapai sesuatu, kita mendapat kejayaan, kita mendapat anugerah, kita dapat pangkat, kita dapat jawatan, kita dapat gaji, kita dapat income. Kebanyakan masa kita akan cakap, ini adalah hasil kerja keras saya. Itu biasa. Jadi frasa itu sebenarnya sangat-sangat bahaya. Ya, sebenarnya kita berusaha, kita ikhtiar. Hasil itu Allah yang tentukan. Jadi kita kena betulkan. Kerana ini adalah perkara yang sangat-sangat related, berkaitan dengan iman kita. Ya, ramai orang yang rasa macam ini daripada inilah hasil titik peluh aku ni, kerja keras aku selama ni, aku berjaya dengan semua ni. Perkataan Allah langsung tak keluar. Sebenarnya apabila Allah uji, barulah kita tahu yang kita tidak mampu untuk mencapai apa-apa melainkan hanya dengan izin Allah semata-mata. Ada 7 minit lagi, kalau tak sempat tak apa, insya-Allah kita akan sambung minggu hadapan. Mungkin ada di antara anda yang nak tanyakan soalan. Sebab saya kena on time habiskan, ya. Kalau tak sempat tak apa, mungkin kita akan sambungkan nanti. Jadi lebih kurang macam tu. Allah uji saya sampailah ke Malaysia ni, saya dapatkan rawatan dan emosi saya, fizikal saya berada dalam keadaan yang saya boleh katakan sangat-sangat tidak stabil.
Emosi saya hari-hari bercelaru. Hari-hari saya nampak, okey, apabila kita berada dalam keadaan tersebut, kita nak dapatkan, kita nak perbetulkan hubungan kita dengan Allah. Kita dah sedar ni. Kita dah sedar. Tetapi tuan-tuan, dalam masa yang sama, setan pun mengganggu kita. Ditambah pula dengan, ialah, dengan jawapan-jawapan daripada perawat-perawat yang memang mengatakan saya, saya kena gangguan tersebut lah. Ada yang bagi tahu, bukan ada yang bagi tahu, ramai yang bagi tahu. Nah, ini kemungkinan sudah lama dengan saya. Tetapi Allah takdirkan yang serangan yang teruk itu baru berlaku pada masa sekarang. Lama ini wallahu alam, ada yang kata kerana kianat, dengki dan sebagainya. Tetapi ramai yang cakap macam tu. Jadi, tetapi saya dapat advice yang bagus. Walaupun ustaz-ustaz semua cakap macam tu, yang kata dah lama dah benda ni, kerana perbuatan kianat, dengki dan sebagainya. Satu advice yang semua rata-rata perawat-perawat bagi dekat saya, kata kita maafkan, kita jangan fikir siapa yang buat benda ni semua. Kita hanya ada Allah, kita minta pertolongan dekat dia. Pasti ada hikmah. Pasti ada hikmah. Dan bila berlaku satu-satu ini juga merupakan satu rahmat, satu kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya belajar banyak sangat daripada perawat-perawat. Daripada situlah saya melalui fasa yang saya rasa macam aku kena buat something. Dia bercampur-campur. Negatif tu akan datang daripada setan. Setan ni dia akan beritahu, engkau dah tak guna, engkau dah tak ada nilai satu sen pun. Baik, jangan hidup je. Saya satu lagi konfesi saya nak buat. Memang saya diri ni tak habis-habislah menangis. Tak habis-habis menangis. Isteri saya saksi, menangis tak pernah, dan menangis tu pun dalam keadaan yang saya pun tak percaya. Kenapa aku boleh menangis? Kenapa aku boleh menangis macam ni selalu sangat ni? Dulunya semua tengok aku dalam keadaan yang ceria, tapi tiba-tiba kalau Allah nak terbalikkan keadaan diri kita, subhanallah. Ada fasa yang seterusnya yang akan saya kongsikan mungkin dalam episod-episod yang akan datang. Banyak lagi sebenarnya, panjang cerita ni. Mungkin untuk 2-3 episod ni saya akan ceritakan dulu sebab namanya pun konversi. Tetapi saya, kalau boleh, saya nak minggu depan tu ada orang lain lah, ada jemaah dalam Zoom ni, supaya dapatlah kita berkomunikasi. Mungkin masa saya cerita tu pun masing-masing boleh lontarkan soalan, masing-masing boleh sharekan pengalaman masing-masing. Okey, boleh tak? Setuju ataupun tidak? Anda semua yang ada dekat komen sekarang ni, semua masuk Zoom. Tapi kita masih live di Facebook lah. Sebab saya nak communicate. Kalau macam ni best, tapi cakap seorang-seorang lah. Ya. Okey, kita ada 3 minit lagi. Anda boleh type di situ cadangannya. Dan adakah anda nak perkara ini, segmen ini berterusan? Konversi FBI ni. Sebab bukanlah selama-lamanya saya akan confess ya. Saya akan confess mana yang perlu saja. Untuk kebaikan. Bukan untuk menceritakan tentang keburukan, aib ke apa ke tak. Untuk kebaikan. Niat saya hanya satu saja. Apabila Tini dan Farah bagi tahu yang saya boleh buat segmen, bermakna mungkin dekat sini secara eksklusifnya saya boleh share dekat followers di bilik yang selama ini pun dah mengikuti saya sebelum saya menghilangkan diri buat sementara. Jadi kalau nak tahu apakah fasa selepas itu, apabila saya balik ke Malaysia, apa yang berlaku seterusnya, nanti saya akan sambung sedikit demi sedikit. Okey, boleh type dekat ruangan komen tu sebelum kita
and kita tamatkan episod yang pertama untuk Bilik Konfesi FBI. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang telah bersama dengan saya. Masya Allah, kuasa Allah, Faiz kata. Asna Rizal, semoga semua dipermudahkan. Kirim salam pada semua family ya, insya-Allah. Terima kasih. Zahir Ed, sambung hari lain. Safizah, selamat. Setuju. Fatin Nuzullah kata berterusan, insya-Allah. Saya follow di bilik dari awal FBI Live kan tu, tengah study kat Jepun. Memang syok layan. Lepas tu dapat tahu tim FBI Live nak datang Jepun untuk tournament bola kat Fukuoka. 2018 sempatlah jumpa Abang Faizal kat Papua. Semoga sihat selalu. Harap mandi ada rezeki keluar dakwah sama-sama. InsyaAllah Imran, terima kasih di atas perkongsian itu. Masya Allah, teringat ya memori pergi ke Jepun masa tu. Memang masa tu Allah Akbar. Masih lagi jenamanya FBI Live. Dapat pula peluang dengan Yakult masa tu. Yakult yang membiayai perjalanan. Zahir Ed, bersama Ustaz pun. Boleh insyaAllah. Boleh. Tapi buat masa awal-awal ni saya tak nak invite tetamu-tetamu lain lagi. Biar kita je lah, saya dengan kalian. Okey? Kalian boleh masuk dalam Zoom ni, kita boleh borak sama-sama. Ya. Satu saja yang saya nak anda semua ingat betul-betul. Apa yang saya kongsikan ini, supaya kita dapat lihat hidup kita daripada sudut yang berbeza, bermula daripada saat inilah. Kalau belum lagi, kita mulakan. Yang hidup kita ini, yang pertama-tamanya adalah kita kena nombor satunya, kena ingat tujuan hidup kita hanyalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dalam doa iftitah, sesungguhnya solatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Itu kita punya ikrar. Itu yang kita baca doa iftitah tu, kita kena betul-betul hayati. Dan banyak lagi ayat-ayat Quran saya petik yang mudah-mudah yang selalu saya dengar daripada ustaz, ya. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsiran subhanallahi wa bihamdihi wasil wajatu wajhihi alladhi fatara samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu tujuannya. Itu adalah maksud hidup kita. Sebab kalau ulama-ulama ada beritahu, kita kena ingat kita ada dua. Satu maksud hidup, satu keperluan hidup. Apakah maksud hidup kita? Maksud hidup kita adalah mengabdikan diri, mengajak orang ke arah kebaikan, dakwah orang ke arah kebaikan, bercakap benda-benda yang baik, bercakap kepada manusia tentang kebesaran Allah, tentang kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keperluan hidup adalah kita itulah makan, minum, kerja. Jangan confuse, ya. Ramai orang yang jadikan keperluan hidup ni sebagai yang utama dan akhirnya dia tercicir maksud hidup dia. Itu yang menjadi masalah. Kerana dia nampak maksud hidup dia dekat sini, dia perlu bekerja untuk anak isteri dan sebagainya. Betul. Itu namanya bukan maksud, itu keperluan. Tetapi ada orang yang angkat keperluan hidup ni menjadi maksud yang utama sehingga kan yang maksud yang sebenar ni tercicir. Sebaliknya, kalau kita angkat maksud hidup kita hanya untuk Allah, adakah bermakna keperluan kita lepaskan? Tidak. Apabila kita angkat maksud hidup kita untuk beribadah, betul-betul memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, taat dengan perintahnya, lakukan banyak solat, bukan sahaja solat fardu, solat sunat, berzikir, puasa, ingat kepada Allah, maka Allah akan susun keperluan hidup kita. Pernah dengar kan? Ya, kalau kita betul-betul ni, insya-Allah Allah akan susun. Kita angkat akhirat di atas, kita junjung akhirat di atas, maksud hidup kita, keperluan hidup kita yang lain, Allah akan susun. Bukan bermaksud kita duduk dalam masjid, duduk dekat tikas sejadah tu berzikir 24 jam tak buat apa. Tetapi apabila kita utamakan maksud hidup kita, setiap perbuatan kita, setiap gerak langkah kita nak pergi kerja dengan ingat kepada Allah, maka ia akan menjadi satu ibadah dan ia akan memberikan ganjaran pahala.
kita pergi kerja, kita tak ada niat lain melainkan hanya untuk Allah. Bila hanya untuk Allah, Allah datangkan gaji untuk anak isteri kita. Kalau kita buat kerja untuk Allah, maka kerja kita akan menjadi lebih jujur. Kita tidak akan menipu dalam kerja kita. Kita pergi jogging, pergi hanya untuk Allah. Kita nak sihat, tapi kita jangan fikir jogging itu yang menyihatkan kita. Kita hanya berikhtiar untuk jogging. Kita jogging, tapi Allah yang menyihatkan kita. Baik. Saya rasa cukup setakat itu buat masa ini. InsyaAllah tuan-tuan yang mulia, dah pukul 11.04. Mudah-mudahan adalah sedikit manfaat yang kita dapat kongsi sama-sama. Sebab itu saya pun sebenarnya, kalau boleh nak anda semua untuk sertai saya dekat Zoom, supaya saya dapat maklum balas, anda pun boleh bagi juga input kepada saya. Apa yang saya kongsikan hari ini, bukan untuk mengubah tuan-tuan. Tuan-tuan semua dah baik. Tapi saya nak ubah diri saya kepada lebih baik. Saya yang tak baik sebenarnya. Jadi untuk mengetahui kisah seterusnya, apakah rentetan cerita tu yang membawa kepada perubahan. Orang kata penghijrahan, tetapi hijrah ni dia rasa kehidupan dulu tu teruk sangat. Saya rasa lebih kepada perubahan kepada fasa yang lebih baik. Itu yang maksud hijrah yang sebenarnya. Saya bacakan komen buat kali yang terakhir sebelum saya tamatkan live ni, insya-Allah. Syarif Pandat Lamat, lagi seorang follower yang dah lama saya tak bacakan nama ni. Harap istiqamah agar kita terus bertakwa kepadanya. Aduh, tengah-tengah feel ni bang, sambung-sambung dua hakim kata. Nurul Fazlina Muhammad Noh, sharing yang beri inspirasi pada mereka yang nak berubah jadi lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih Faiz Haikal. Utamakan masuk hidup kita, benar. Masuk hidup kita. Jangan jadikan wang ringgit masuk hidup kita. Masuk hidup kita. Dan kita utamakan Allah, Allah akan bagi wang ringgit kat kita. Sudah pasti. Macam mana nak join Zoom? InsyaAllah minggu depan saya open. Mungkin daripada awal lagi kita dah boleh bagi link tu dekat posting. Okey? Dan Yati Razali, Kaina sihat tak? Kaina sihat, Alhamdulillah. Terima kasih Yati kerana mendoakan. Semoga ada manfaatnya pada malam ini. Apa-apa yang terkurang daripada saya mohon maaf. Sesungguhnya yang baik datang daripada Allah, yang buruk pun sebenarnya datang daripada Allah. Ya, kalau kita betul-betul keluar di jalan dakwah, segala ketentuan baik buruk datang daripada Allah. Tetapi atas kelemahan kita. Yang buruk tu atas kelemahan kita. Allah bagi mudarat, Allah juga yang bagi manfaat. Allah bagi sakit, Allah juga yang bagi ubatnya. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.